Ya. Adalah Yang kot. ni nak tahu sangat. Okey. Bilik ayam ke apa kot. Okey. Jadi jadi tengok apa yang saya list downkan tadi kan. Yang pertama ingat tak? Yang pertama kenapa kita kena satu kita kena berniaga dan kita berniaga kita pilih perniagaan Vista Manhaj. Pasal apa? Modal kecil, syarikat Islam, halalan thayyiban. Dekat sah hantar mesej. Kan? Lepas tu yang keempat kenapa? Sebab produk kita produk pro consumer, produk bersera pengguna. Ada produk yang tak bersera pengguna. Ada produk yang bersera pengguna. Produk yang bersera pengguna adalah orang mampu beli. Dia tak ada rasa terlalu beban. Kan? Macam kita boleh beli 4-5 produk boleh dengan harga RM250. Ada syarikat satu produk pun dah RM250. Jadi produk yang satu jenis mahal orang tak bersera pengguna. Produk bersera pengguna biarlah harga yang orang mampu beli. Sebab tu contoh Bicolin. Kan? Bicolin kalau kita beli 4 kotak RM62.5 je. Orang lain kalau nak beli susu kolesterol 100 lebih. Itu maksudnya bersera pengguna. Ini kekuatan yang paling penting yang kita nak fahamkan kepada orang ramai tentang kelebihan dalam Vista. Kemudian perniagaan Vista Manhaj ini selain daripada dia produk halalan thayyiban, syarikat Islam, bersera pengguna apa semua tu, kita kena ingat bahawa Vista Manhaj menyediakan satu platform yang membolehkan kita melakukan perniagaan ini dengan mudah sebenarnya melalui online. Itu yang kita nak buat. Ya, kita kena faham, kita kena tahu dalam suasana sekarang ini, suka atau kita tidak suka, kita nak maju, kita nak berjaya. Melangkaui sempadan. Kita bukan sekadar nak duduk di kawasan kita saja. Kita bukan sekadar nak berniaga di Ipoh saja. Bukan sekadar nak berniaga di Pasir Mas saja. Tapi kita nak perniagaan kita ni semua orang tahu. Kita nak supaya perniagaan kita ni semua orang boleh tahu hari-hari. Sebab perniagaan ini adalah berkenaan dengan kita nak kena viralkan kepada masyarakat. Kita nak viralkan kepada public sana. Okey, dia pilok pula pintu tak boleh masuk. Okey. Jadi dalam suasana sekarang, okey, dalam suasana sekarang sebenarnya bila kita kita perkenalkan perniagaan kita ini kepada lebih ramai orang, kita dah lebih suasananya adalah lebih baik sebenarnya. Kalau sebelum ini apabila tidak ada ada online, makan Webex. Oh, tu duduk berbual tu. Okey. Kak Sah bagi tahu dia dah tekan link dia masuk sekali lagi. Tadi try lobby block. Tadi lobby block. Lobby block. Try semula. Tu perkara biasa, tak ada masalah. Satu lagi kalau dia tak boleh masuk, internet dia tak stabil. Okey. Jadi kita sambung balik. Jadi ramai yang masalah yang sekarang ni kan, ramai orang kita sebenarnya bukan susah pun bila kita nak memperkenalkan melalui online. Orang duk ingat online ni nak kena pandai buat FB ad lah, kena pandai buat copywriting. Sebenarnya tak perlu pun sampai tahap tu. Saya ingat lebih kurang dah sejak bulan 3 lah ni dah bulan 1, dah masuk bulan 2 dah pun. Cepatnya hari ni dah 9 masuk dah. Dekat setahun dah. Suasana COVID, manusia dah semakin fasih menggunakan online. Kita tengok di mana-mana pun motivator ataupun kelas bimbingan usahawan semua jadi dilakukan melalui Zoom, melalui Webex, melalui Facebook online. Semua orang menggunakan kaedah-kaedah itu. Jadi kalau kita masih lagi yalah, kalau kita tengok kan usahawan-usahawan dalam Vista Manhaj sendiri pun tak ramai yang nak ambil inisiatif yang lebih serius untuk membuat ataupun untuk belajar menyesuaikan diri dalam suasana pandemik ni untuk dia belajar online. Very basic. Kalau kawasan rumah internet, kalau kita duk pakai mobile internet sebelum ini tak elok, pergilah dekat TM, beli kat Telkom, masukkan Unify.
Tak mahal pun. Masukkan Unify. Kalau tempat-tempat yang internet tak elok, pencapaian internet tak elok. Sebab kita bukan semata-mata untuk nak buat Vista Manhaj. Kita anak-anak nak sekolah pun nak kena menggunakan sistem internet yang kuat. Tak ada, no choice. Tahun ni pun budak-budak belajarnya akan belajar di rumah. Memerlukan penggunaan internet. Jadi kalau mak bapak sendiri kalau tak ada inisiatif, oh mahal lah kena bayar lebih kurang 100. Lah, carilah duit. Usahlah cari duit. Kita ni jangan kita tak salah kalau kita dilahirkan miskin. Tapi salah kita kalau kita mati dalam keadaan miskin. Ini yang kita kena faham betul-betul. Usahalah. Ada peluang. Orang nak cerita peluang tak mau dengar. Orang cerita peluang terus bagi persepsi yang negatif. Sedangkan orang lain sedang sibuk buat duit. Vista Manhaj minggu ini dah ada leader yang dapat 5 angka in a week. 5 figure in a week. Belah-belah KL sana. Jadi ini yang kita kena perjuangkan. Ini yang kita kena buat. Sebab itu, kena belajar. Tak reti buat webback. Belajarlah buat webback. Dan sepatutnya, bila kita ada downline, maka kita kena faham macam mana nak install webback. Dan kita kena ajak antara benda paling utama, yang paling awal yang kita nak ajak daripada nak ajak product knowledge marketing plan, kita kena ajak downline kita macam mana nak install webback. Macam mana nak follow kelas melalui webback. Yang itu yang kita kena fahamkan. Dan masalah kita ni adalah apabila kita tak reti, kita tak mau usaha. Ini masalah orang kita. Lepas tu, mulalah orang kata, alamak, ni tak faham, ni tak reti. Prospek kita sekalipun. Kalau prospek kita kena bagi tahu prospek kita bahawa, ni perniagaan secara moden, secara online. Tak payah pergi mana, duduk di rumah. Install webback. Macam mana nak install webback? Ceritalah kat dia macam mana nak install webback. Bantu dia sampai dia boleh install. Lepas tu, tiap hari, dia boleh masuk kelas. Pukul 3 petang. Saya dah fixkan 3 petang. Melainkan ada halangan-halangan tertentu. Setakat ini, saya fix pukul 3 petang. Jadi boleh bawa masuk siapa pun. Boleh viralkan pada siapa pun. Yang kita akan ada kelas tiap-tiap hari pukul 3 petang. Sebab satu, kita tengok internet agak laju berbanding dengan malam. Malam dia sekejap dia keluar ulat gogok. Angah. Ini jarang nampak ulat gogok belah petang pukul 3. Jadi kita buat. Jadi kita boleh cerita dengan semua orang yang berada di mana-mana pun. Kan? Jadi ini yang sistem yang kita kena, benda ni bukan susah pun, kan? Bukan susah pun. Malah kalau orang tu nak try, kita jual dulu. Kita tak aku nak rasa produk ni bagus ke? Bagus. Nak rasa susu. Belilah, harga jual RM88. Kita jual dulu. Kan? Jual dulu. Bila kita jual, maka kita dah dapat untung dah. Jadi ini yang kerja buat yang kita kena lakukan. Okey? Webback kita boleh buat, Zoom kita boleh buat, WhatsApp video call boleh buat, WhatsApp broadcast boleh buat. Lepas tu Bip yang baru tadi saya pun install dah. VIP tu ya. Ada boleh masuk 1,000 orang dalam satu grup. Kalau VIP tu, yang Turki punya tu. Jadi ini merupakan benda-benda teknologi yang kita tidak boleh elak. Kita tak boleh elak. Kalau kita elak, kita akan ketinggalan. Kita tak boleh bagi sembarang alasan. Hari ni orang kena guna. Dulu, ingat tak? Dulu orang pakai telefon, pakai tali. Telefon pakai tali, ya. Telefon, public phone ada tali, kan? Sebab tu nama dia telefon. Tapi tiba-tiba tak ada tali. Dulu nak orang nak terima tak ada tali ni susah. Tapi hari ni, kan? Dulu dah tengok bola siaran langsung, bola sepak. Tengok televisyen hitam putih, ada bola sepak dulu, kan? Sekarang nak tengok siaran langsung. Sekarang ni kita boleh siaran langsung. Dulu anak-anak pergi mengaji dekat universiti di overseas dan sebagainya, nak jumpa payah. Sekarang ni online saja boleh tengok muka anak tiap-tiap hari. Ini merupakan perubahan teknologi. Whether you like it or not, mana suka atau tidak, kita kena terima keadaan ni. You mesti buat. You mesti belajar. Comel je, anak dalam mana tu duk video apa tu? Boy. Comel. Adalah kisah Vista lah ya. Pergi jumpa video TO ya.
Jadi inilah apa nama yang kita kena faham, yang kita kena sedarkan masyarakat bahawa kita kena buat kalau kita nak lakukan perubahan. Kan? Takkan kita nak jadi tak semua orang boleh faham dan tak semua orang boleh terima suasana sekarang. Even pilot sekalipun kena pergi cari berniaga burger. Kalau saya pilot, saya akan buat MLM. Kalau saya pilot, dia berniaga burger ya. sebab bila dia pilot, dia ada credibility yang orang respect. He's a pilot. Betul tak? Yeah. Jadi kalau pilot nak buat sesuatu, sebenarnya dia tak payah pergi buka gerai bakar burger. Dia boleh cerita, dia kena belajar. Cuma dia tak tahu nak belajar dengan siapa. Sebab tak ada kursus-kursus yang khusus benda ni. Inilah yang kita akan lakukan. Ini yang kita akan buat. Saya tak ada masalah. Saya I don't mind untuk saya pergi mengajar secara offline tentang online. Maknanya dia macam nak tekan kat mana, nak buka itu. Tapi kena ada kawan-kawan 10 orang baru berbaloi yang betul-betul nak buat. Kita tak nak lagi dah orang ramai-ramai datang. Tak nak. Kita tak bangga pun sebenarnya. Bila kita buat program kat hotel, beratus orang datang. Itu perniagaan zaman Tok Dadok orang kata. Zaman dulu kala. Sekarang ni perniagaan yang canggih, perniagaan yang bijak, perniagaan yang cerdik adalah menggunakan kaedah online. Dan ini yang kita buat. Ini yang kita sedang lakukan. Tim kita khususnya sedang lakukan ini. Dan itulah education yang paling penting yang kita kena salurkan kepada lebih ramai orang. Dan apa yang perlu kita lakukan, kalau sebelum ni, kita kena bawa orang pergi center. Oh, hari ni Cik Amrul nak ceramah. Datang ramai-ramai. Sekarang tak payah. Sekarang setiap hari pukul 3 petang, kita boleh kongsi. Boleh request. Cik Amrul, hari ni saya nak kita tekankan tentang peluang perniagaan. Maka saya akan cerita tentang peluang perniagaan. Cik Amrul, hari ni kita nak belajar tentang produk. Kita tekan pada produk. Dan jadi bila duk dengar hari-hari, masalahnya dengar hari-hari, kena cakap hari-hari. Dengar hari-hari, kena cakap hari-hari. Dengar hari-hari, kena buat hari-hari. Kan? Kalau dengar hari-hari tapi tak apa? Tak praktik. Kering kerogong. Tapi tak bercakap. Kita ni nak berjaya ni, satu kita kena ada mentor. Okey, tak apalah, saya mainkan peranan walaupun taklah pandai sangat, tapi saya sebab ada sikit pengalaman, ada sikit ilmu, saya kongsi jadi mentor. Yang kedua, kena ada ilmu. Kena tahu apa yang kita buat. Ilmu ni bukanlah ilmu yang kita kena belajar terlalu detail. Kena belajar tentang sistem tubuh badan apa semua. Tak payah. Tak perlu pun. Kan? Cerita macam tadi. Macam saya cerita macam tadi kan. Tak perlu pun saya cerita detail sangat. Betul tak? Nak cerita tentang high antioxidant, susu tak payah. Kita cerita, berikan penekanan, masukkan testimoni dan sebagainya. Itu yang paling penting yang kita kena buat. Kan? Ilmu. Yang ketiganya adalah sistem. Buat kerja kena ada sistem. Kita nak berniaga sekarang ni. Yang menyebabkan orang ramai tak tentu hala, nak buat apa tak tahu, nak buat apa tak tahu, nak pergi cerita kat orang tak tahu. Sebab dia tak ada sistem. Sekarang ni kita nak belajar. Kita nak belajar macam mana nak buat online. Okey, contohnya macam mana kita nak viralkan secara online. Saya tak pandai nak live lagi, Cik Amrus. Saya tak pandai nak cerita lagi. Saya malu nak cerita dekat Facebook. Tak apa. Saya insya-Allah pada tiap-tiap hari saya akan live dekat Facebook. Kan? Saya akan live dekat Facebook. Cumanya saya tak bagi time lah. Kan? Macam malam ni insya-Allah saya akan buat live. Mungkin sekejap lagi petang lagi mungkin saya akan live dekat Facebook. Saya akan kongsikan macam-macam. Saya tak semestinya cerita produk. Saya akan cerita tentang suasana semasa dan sebagainya. Anda kok mana pun saya mesti akan selit juga pasal bisnes Vista Manhaj. Anda share je lah. Kan? Jangan tengok saja. Jangan tengok saja Facebook tu, Facebook Seafood Niaga tu, jangan tengok saja. Bila saya live, jangan tengok je. Anda kena like, komen, ada share kan. Live saya tu. Kan ada butang share. Bila ada share, anda nak share, bila ada share, anda punya friend boleh tengok. Sebab ramai daripada friend anda yang bukan friend saya. Tapi kalau semua orang buat macam itu, maka letaklah komen, nombor telefon dan sebagainya. I don't mind. Kan? Dan itu akan membantu untuk orang satu Allah akan hantar, insya-Allah, percayalah, Allah akan hantar kepada kita. Jangan risau, jangan petikaikan tentang benda tu. Kan? Kadang-kadang Allah tak sah dengar kan sah? Dengar. Tak suara, dengar ya. Kadang-kadang Rose dengar.
kadang-kadang kita kena faham bahawa rezeki itu, pada saya lah, dari dulu lagi saya sentiasa bagi tahu kan, mana ada kegawatan ekonomi dalam dunia. Sebagai orang Islam, sebenarnya tiada istilah kegawatan ekonomi. Oh, kita selalu duk sebut kegawatan ekonomi. Kerajaan duk sebut kegawatan ekonomi. Sebenarnya mana ada istilah kegawatan ekonomi? Sebab apa? Kita percaya yang maha kaya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha memberi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha pemurah dan maha penyayang itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi bukan luak pun. Allah bagi macam-macam dekat kita, tidak luak pun. Jadi kenapa kita nak susah hati, kita nak risau? Soalnya sekarang ni, cukupkah amalan yang kita buat untuk menarik rezeki, menjemput rezeki dari Allah? Yang paling penting adalah yakin ke rezeki itu datang dari Allah? Kita yakin tak rezeki itu datang dari Allah? Tak yakin. Kita tak yakin. Ramai daripada kita tak yakin. Kalau kita yakin rezeki itu dari Allah, maka kita tidak akan putus asa. Kalau kita yakin rezeki itu datang dari Allah, kita tidak akan sekejap buat, sekejap tak buat. Kita tak yakin. Tak kata kat Sah, tak kata kat siapa-siapa. Saya kata kat diri saya sendiri pun. Kadang-kadang kita jadi down. Kena kat Angah lah tu, Kak Sah. Tak kata kat siapa-siapa pun. Kalau kita Angah okey yakin, je. tak kata kat siapa-siapa. Ya, betul. Ini untuk saya dan untuk semua orang. Kan? Kalau kita, itu sebab kata, saya tak yakin bila kita kata aku yakin tak dengan Allah. Aku yakin? Tak yakin. Siapa yang maha kaya? Kadang-kadang. Yang maha memberi siapa? Allah. Kenapa kita tak buat kerja? Saidina Umar menghalau satu kumpulan pemuda yang duduk dalam masjid beribadah. Saidina Umar, apa buat apa ni? Kalau orang Kedah kata, apa buat apa ni? Kami sedang beribadah. Habis anak bini macam mana? Anak bini Allah akan bagi rezeki. Hampa pergi keluar, pergi cari rezeki. Saidina Umar suruh buat macam tu. Kita ni nak jadi kaya, nak berjaya dalam Mr. Manhaj, tapi nak berceritakan orang malu, nak berceritakan orang segan. Kan? Kita tak follow up customer kita tak ajar dengan customer kita. Kenapa tak ajar? Kenapa tak bimbing? Saya pun tak pandai. Kalau tak pandai, belajarlah bagi pandai. Kenapa tak pergi jumpa orang yang kena kecil manis? Kan dah bagi produk hari tu. Kenapa tak pergi jumpa? Sekejap saya nak tunggu upline. Pasal apa tunggu upline? Saya tak pandai cerita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila tak pandai, bagilah pandai. Itu satu. Kena yakin betul-betul. Yakin Allah bagi keajaiban. Yakinlah. Sungguh yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita yakin, apa yang patut kita lakukan lagi? Allah setiap pagi, ini cerita pengalaman saya ya. Saya dulu seriously zakat telat bahasa Indonesia pula. Zakat saya tak istiqamah, infak saya tak istiqamah, tapi sejak setahun ni dah mula istiqamah. Alhamdulillah. Duk rumah ada je rezeki masuk. Ada je jalan Allah bagi. Ada je kaedah-kaedah yang Allah dah lorongkan. Kan? Tak chill lah Cik Bro tak keluar. Saya dah keluar lama dah kot. Tinggal rumah lama dah kot. Jangan cerita yang tak keluar sekarang. Saya nak pergi Kelantan. Walaupun dalam keadaan sekarang. Tapi saya nak pergi untuk bagi bimbingan. Nak bagi tunjuk ajar. Selagi saya tak nampak ada 10 orang yang betul-betul bagi tahu pada saya, Cik Amro, kami nak buat betul-betul. Kami nak buat all out. Tunjuk ajar kami. Selagi tak ada, saya tak pergi. Kalau pergi semata-mata Cik Ambrus, datanglah saya nak suruh tolong cerita dekat Pak Long ni. Saya nak tolong cerita dekat orang tu. Saya nak bawa Cik Ambrus pergi jumpa. Itu bukan kerja saya. Kalau itu pun kalau itu pun saya buat, apa kerja kita? Kerja ada apa? Kalau itu pun saya buat. Kan? Kalau saya kata, Ros kata, tak apa Cik Ambrus, saya tunggu Cik Ambrus datang, baru saya nak pergi jual.
Rugi tak Ros? Ros? Hmm. Oh Ros? Oh Rogayah. Mana dia? Dia suara dia tak buka. Oh, dia tak buka suara. Rogayah tak buka suara kenapa? Tapi tadi mau tadi dia. Tapi dia berapa ni baru kena turun ni? Oh sudah, baru je cakap Ustaz. Tu. Baru Ustaz je suruh kocek turun tu. aja. Ha? Berapa ni? Kena nak dia nak kumpul AJK selepas kita daftar di Masjid Merapu ni. Kemudian dia akan kumpul AJK dia. Dah bos kena turun ni. Baru je Berapa cakap. masjid Ustaz? Satu. Nak cerita, faham tak maksud saya ni, nak cerita ni? Okey, kemudian kalau kita yakin dengan Allah, doa yang tak ditolak apa? Doa yang tak ditolak apa? Apa doa tak ditolak? Kita nak doa kan? Kita nak doa. Kita doa selama je. Kita buat doa tu sebagai budaya je. Apakah doa yang Allah tak tolak? Doa yang Allah tak tolak, Zalim. selawat. Selawat itu doa. Dan selawat adalah doa yang kita tak buat. Kita tak selawat. Yang berselawat adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas nabi, bukan kita. Cuma sambung ayat, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, adalah kamu berselawat. Kita ni, selawat kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolonglah selawat kepada baginda Nabi. Kita ni sebenarnya kita minta kepada Allah supaya selawat kepada Allah yang selawat kepada Nabi. Selawat itu memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan, memberikan kerahmatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allah yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa, bila kita selawat, Rasulullah SAW kata apa? Siapa yang berselawat pada aku, maka satu selawat Allah bagi balas 10 kali ganda. Betul tak? Nabi Muhammad SAW, selawat kita sampai kepada baginda. Bila sampai kepada baginda, apa terjadi? Rasulullah berselawat balik pada kita. Dan kita dapat 10 kali ganda. Masya Allah. Kita doa, kita selawat, minta rahmat, sejahtera, kebahagiaan kepada Rasulullah, itu kita dapat 10 kali ganda. Masalahnya sekarang, antara amalan yang paling powerful yang kita jarang buat adalah selawat. Kan? Betul tak? Ya. Betul tak? Carilah selawat panjang sikit. Selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah kita duk buat hari-hari, sehari 5 waktu. Tahu tak selawat Ibrahimiyah tu apa dia? Dalam semayang. Solat dalam sembahyang lah. Solawat Najiah tahu tak? Najiah, solat Najiah. Tu kena belajar balik lah. Tu kita kena balik. Tafjriyah semua tu kena buat. Solat syifa tahu lah. Syifa tu. Kan? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad. Orang baca tahlil tu. Tu bukan tahlil, tu selawat tu, selawat. Selawat Tafjriyah. Selawat tafjriyah ini. Hafal. Biasa dengar. Hafal. Tapi panjang. Selepas subuh 10 kali. 10 kali atau buat najiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ini antara tahlil kan nak baca. Doa-doa yang kita kena hafal. Kita selawat panjang. Kadang-kadang saya kan, kalau selawat yang saya tak sempat nak doa panjang, saya pakai selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in salatan tunjina biha sampai habis. Itu kita doa. Bukan doa yang dimakbul. Sebab dalam selawat tu maksudnya kita dah selawat kepada Rasulullah SAW semua sekali kan, kepada sahabat baginda, keluarga baginda dan sebagainya. Lepas tu selawat, dengan selawat ini maka Allah, kita minta Allah hindarkan kita daripada mara bahaya. Allah angkat darjat kita, Allah bagi kita rezeki yang lebih, Allah bantu kita dan sebagainya. Semua terangkum dalam selawat tu. Buatlah every morning 10 kali. Selepas selesai selawat, tolong sedekah. Walaupun RM5.
tolong sedekah. Sebab sedekah semasa waktu subuh, selepas sembahyang subuh, antara yang paling Ya. powerful sekali. Saya buat. Sebelum Ha? sembahyang subuh. Sebelum sembahyang subuh. Sebelum. Dia Malaikat turun kan? Malaikat turun. Dia- Sebelum kita solat. Sebelum solat qabliyah subuh. ada ustaz kata sebelum, kata Oh. selepas, tapi tak kisahlah waktu itulah, waktu subuh, sebelum habis waktu subuh lah cerita dia. Subuh. Tapi sedekah juga. Jangan lupa solat sunat sebelum solat subuh. Ni saya bukan mengingatkan orang lain juga, saya mengingatkan diri saya sendiri. Yang ini semua amalan. Ya. Duhanya buat kan. Lepas tu tolonglah amalkan setiap hari bila kita keluar rumah kan. Contohnya nak pergi pasar, contohnya kita tengok orang berjalan kaki, ya Allah, tolonglah bagi dia kenderaan. Kita ni masalahnya kita kurang doa untuk orang lain. Kita selfish, kita doa untuk kita lah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, berilah aku rezeki yang melimpah ruah. Bila kita doa untuk orang, malaikat akan minta Allah, ya Allah, si fulan ini telah berdoa untuk kawan dia, ya Allah, tolonglah beri apa yang dia doa itu kepada kawan dia. Malaikat akan doa, akan respon, dan malaikat akan doakan kat kita. Apa yang kita doa? Apa yang kita doa dekat kawan kita tadi? Apa yang kita doa dekat orang lain tadi? Kita doa, itulah yang kita akan dapat. Maknanya, don't be selfish. Kita ni selfish. Kita ni bukan saya orang lain lah. Saya pun sama juga lah. Sekarang ni kita ubah. Kita ni sebenarnya rezeki Allah ni banyak, melimpah ruah. Bisnes yang kita buat ni betul dah. Berperjuangan pada Allah, halalan thayyiban, nak bawa perubahan ekonomi. Keluar rumah, nak pergi pasar, doa. Ya Allah, aku tengok pakcik ni tiap-tiap hari jalan kaki. Ya Allah, bagilah dia kenderaan yang boleh memudahkan dia bergerak. Cuma buat. Asalkan nampak je orang, ya Allah, orang ni naik motosikal, ya Allah, tolonglah ya Allah, bagilah dia kereta. Taklah sebut ya Allah, kesiannya dia, macam tu je. Tak, jangan ya Allah, minta untuk dia. Ya Allah, kesiannya dia. Lepas tu orang pergi, orang tak ada duit kat Kasar, dia pergi makan mi celuk kat kedai Kasar, tengok dia tak ada duit ni. Tak apa, Kasar belanja. Jangan rasa yang kita ni akan kekurangan bila kita bagi sedekah. Jangan rasa rugi berdoa untuk orang lain. Jangan kita rasa kita akan menyebabkan kurang itu, kurang ini. Jangan kita rasa bila kita doa, saat lagi dia dapat, kita tak dapat. Jangan rasa macam tu. Lain tak elok. Ada call masuk tadi. Hello? Okey. Kita clear, dia je. Tak ada, saya pakai apa nama ni? Saya pakai phone ni ada call masuk, dia kacau internet. Okey, tak apa. So, sambung balik. Jadi nak katanya, please doakan untuk orang lain. Kalau kita tengok orang tu sakit. Hello? Boleh dengar? Boleh dengar? Dengar. Jadi itu Dengar. antara amalan. Ya. Jangan rasa lemah, jangan rasa kekurangan. Banyakkan doa untuk orang lain. Allah Tengok orang Maha sakit, Sayang. tolong doakan. Tolong doakan untuk orang lain. Orang yang tu untuk dayang duit dah. Ilaha illallah Rasulullah. Tu dia. Kan? Jadi itu benda-benda asas. Itu benda-benda asas. Itu benda-benda asas yang kita kena faham elok-elok ya. Ni dah masuk waktu asar dah. Okey. Jadi malam ni insya-Allah Sifu Niaga akan buat live. Anda boleh like, comment and share. Saya akan bagi tahu setengah jam lebih awal dekat grup kita. Jadi anda duduk je, anda tak payah buat apa-apa, masuk dekat Facebook tu, tengok saya buat live, like, comment dan share kan. Sharekan video sesi live saya tu supaya lebih ramai orang boleh tengok. Jadi itu antaranya. Jadi dah malam ni tak ada Webex. Malam ni kita ada live Facebook Sifu Niaga.
Pukul berapa? Apa dia? Saya ada kelas malam ni. Tak apa. No problem. Saya ada. Ada kelas pun Ada pegang kelas. telefon tengok Cik Amrus tengah live dekat Facebook, like, komen, share. Tu je buat. Pukul berapa? Hubung nombor Kak Sah. Hubung nombor Kak Sah bawah. InsyaAllah lepas dalam pukul 8.15 macam tu lah. Maksudnya tak payah tengok lah. Kita bila tengok Like, dia on, komen, and Lapan share lebih. je tu lah. kita cuma like, comment and share. Dia bukan Walaupun kelas kita tak pengajian pun. Itu adalah marketing. Itu adalah marketing. Marketing. Itu adalah marketing. Bilang. InsyaAllah. Nah, jadi okey, cukup takat ni perkongsian kita. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Kita jumpa lagi esok petang pukul 3 macam biasa. Dan kalau ada perlu bantuan apa-apa untuk nak present pada prospek dan sebagainya, jangan segan-segan beritahu saya supaya kita boleh prepare. Nah, insya-Allah saya nak tengok semua kita berjaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum. Doa-doa untuk kami. Doa-doa untuk kita semua lah. InsyaAllah sama-sama kita doa semua. Nah, terima kasih. Amin. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sifu. Terima kasih.